dan kita beralih kepada Ustaz Salman Ali untuk meneruskan bidasan beliau selama 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mula terus dengan poin yang pertama tadi. Apabila kita bincang tentang ta'alluq tanjizi hadis, apabila dia dikatakan oleh Ar-Razi menyebut bahawa ta'alluq tanjizi hadis ini adalah ghair mawjud fil a'yan. Saya fikir you Faiz mungkin tak faham penjelasan saya dan tak faham konteks kenapa ini datang into existence. Kenapa ucapan ini datang? Bahkan Syed Fudah sendiri sebut ada perbezaan di kalangan Asy'ariyah. Yang mula-mula establish point ini dia adalah Amr i'tibari, adalah Ar-Razi. Persoalan yang penting untuk disingkap, kenapa Ar-Razi datangkan idea ini? Sehingga sebagai ulama Asy'ariyah mendamaikan, sebahagian kita ada dua pandangan. Satu mengatakan nafsiyah, satu mengatakan dia adalah Amr i'tibariyah. Sebahagian lagi menggabungkan kedua-duanya. Apabila ta'alluq tanjizi qadim zatiyah, tanjizi hadis adalah sifat Amr i'tibari. Soalannya, kenapa Ar-Razi datangkan idea ni? Kena faham konteks yang lebih luas. Ar-Razi rahimahullah mendatangkan idea ini sebab ada satu masalah besar. Masalahnya apabila dikatakan berlakunya idrak di sisi Ar-Razi hanya boleh berlaku kalau mudrak itu telah wujud. Di situ baru boleh berlaku idrak. Jadi untuk mengisbatkan berlakunya idrak, kalau diisbatkan berlakunya idrak pada ketika mudrak itu wujud, benda-benda yang dicerna ataupun dicerap itu wujud, artinya telah berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kenapa Ar-Razi membawakan idea ini i'tibari ataupun ghair mawjudah fil a'yan adalah untuk mengatakan bahawa telah berlaku idrak. Tetapi idrak ini pada tanjizi hadis tidak bercanggah dengan kaedah mustahil berlaku sesuatu yang baharu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana idrak ini tidak berlaku pada dataran realiti. Tak jadi apa-apa. Tak ada apa-apa. Ini konteks perbincangan kenapa dia dibawa. Masalah dia, kita tak bolehlah main cakap suka hati tanpa merujuk kepada penulisan A'immat Asy'ariyah. Lihat apa yang ditulis oleh mereka. Syed Fudah sendiri tulis. Dia sendiri tulis. Pandangan yang kedua adalah mansub kepada Imam Razi, ta'alluq nisbah ai mujarrad idafah, sekadar idafah semata-mata. Dia bukan tentang i'tibari intizai ke apa, bukan itu maksudnya. Kerana pada perkara-perkara yang kadim tidak ada nisbi, bukan amr nisbi, kerana dia berlaku haqiqatul amr, berlaku pada dataran realiti. Tapi untuk perkara yang baharu, ini tujuan Ar-Razi membawakan idea ni supaya dia tak bercanggah dengan kaedah itu. Tapi P.U. Faiz datang cerita kat kita dia ada. Dia bukan ada, dia subuti tapi tak ada. Apa ni? Subuti tapi tak ada lah cerita dia. Subut ke tak subut itu cerita lain. Tapi konteks yang Ar-Razi nak bawa dia tak ada, tak berlaku pada dataran realiti. Itulah istilah yang digunakan oleh mereka. Dalam Fathul Mubin disebutkan laisa amran wujudiyan fil kharij yaqumu bihima. Bukan sesuatu yang ada pada luar, di luar minda, yang Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kedua-duanya. Maksudnya apa? Tak ada. Itu isu pertama yang perlu ditekankan di sini. Konteks kenapa isu ini diketengahkan, kenapa amr i'tibar ini diketengahkan oleh Ar-Razi, kena faham. Persoalan yang kedua, apabila dikatakan ada tak Asy'ariyah yang kata kalau begitu artinya sekarang Allah tak mendengar, implikasi langsung mazhab Asy'ariyah selain daripada apa yang Ar-Razi sebutkan, implikasi langsung mereka adalah menyebutkan bahawa pada ketika ini Allah tak mendengar. Implikasi langsung. Sebab itulah Al-Ghazali dan juga Al-Amidi pergi qiyas dengan ilmu. Boleh sahaja ada sebelum dan ada selepas. Maklumat berlaku boleh ada sebelum dan selepas. Dia bukan tentang bukan soluhi sahaja. Tapi ini penjelasan mereka apabila mereka ditanya, kalau Allah mendengar, pendengaran itu belum ada, macam mana Allah mendengar? Jawapan langsung mereka adalah Allah boleh mendengar sebelum dia ada, ketika dia ada, selepas dia ada. Meletakkan ini di dalam bakul soluhi, yang meletakkan dalam bakul soluhi dan membahagikan kepada tiga, soluhi, tanjizi hadis, tanjizi qadim, ini datang kemudian. Ini perbezaan di antara ulama Asy'ariyah yang datang kemudian, bukan yang terdahulu. Jadi perkataan saya menggambarkan realiti mazhab Asy'ariyah. Kita ada masalah di mana ramai orang tak faham mazhab sendiri. Orang awam ramai tak faham mazhab sendiri.
Untuk memahami mazhab Asy'ariyah, sebenarnya mereka kena katakan, kalau mengikut pandangan yang disebutkan oleh Al-Bajuri, ada ta'alluq saluhi qadim, possibility ataupun kemampuan untuk mendengar yang bersifat ada sejak sedia kala. Allah mendengar sifat-sifat Allah, dan juga Allah mendengar dan Allah mengetahui dan mendengar semua yang qadim itu subuti. Betul, itu baru subuti. Itu baru subuti, berlaku betul, nafsi, berlaku betul. Adapun perkara-perkara yang baharu ini dinisbahkan kepada pendengaran Allah dan penglihatan Allah, dinisbahkan idhafah, dinisbahkan. Artinya di sini idrak di sini hanya sekadar nisbah. Ini kena faham. Kena lihat apa yang dibahaskan oleh ulama Asy'ariyah, bukan menggunakan tafsiran yang kita faham sendiri dan kita sesuka hati ketengahkan. Isu yang kedua, dibawakan kononnya saya tak faham perkataan Imam Ghazali. Kan Al-Ghazali sebut kalau ucapan ini datang daripada falasifah sekian, datang daripada Mu'tazilah sekian. Itulah yang saya nyatakan. Imam Ghazali kata, kalau kamu kata qidam sama' menuntut qidam masmu'at, Al-Ghazali kata, hujah ni siapa yang bawa? Falasifah ke Mu'tazilah? Kalau Mu'tazilah, kalau kamu boleh terima ilmu, kalau kamu boleh terima ilmu qadim, maklumat itu bukan semuanya qadim, yang berlaku itu bukan semuanya qadim, demikian juga kamu patut boleh terima sama'. Maksud Al-Ghazali apa? Untuk mengkiaskan di antara kedua-duanya. Meskipun Al-Ghazali sendiri berpandangan bahawa dia adalah dua sifat yang berbeza. Janganlah petik satu perkataan saya, ini dia nak menjawab ahli falsafah dan juga nak menjawab Mu'tazilah. Bukan isu. Sama juga bila Faiz sebut Ustaz Saman salah faham rubama yastaruh perkataan disebut oleh Al-Amidi. Ini bukan isunya. Al-Amidi kata mungkin sebahagian daripada pengikut orang-orang besar mazhab kami menerima hujjah bahawa ia datang dengan dalil naqli. Sama' dan basar datang dengan dalil naqli. Kemudian Al-Amidi kritik, tak boleh, tidak diterima dalam bab-bab begini dalil naqli tak boleh dipakai. Janganlah kutip satu perkataan dan buat seperti bidas. Itu bukan bidas. Itu yang ketiga. Seterusnya, apabila disamakan antara karamiyah dan sebagainya, ini kena faham. Kalau bagi satu soalan dan potong dan jawab, macam mana saya nak teruskan jawapan? Bila jawab tentang fi'liyah, sifat fi'liyah, ada dua isu di sini. Kalau dimaksudkan dengan fi'liyah itu fi'liyah ikhtiyariyah yang Allah buat apabila Allah kehendaki, Allah, sebagaimana yang disebut Allah datang pada hari kiamat, Allah buat apa yang Allah kehendaki, Allah marah kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah sayang kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini fi'liyah, bukan zatiyah. Allah buat, Allah melakukan perbuatan. Tapi bila bincang tentang sama' dan basar, perkataan fi'liyah kalau diguna di situ, kena lihat konteksnya apa. Kalau konteksnya untuk menyatakan cukup sekadar zatiyah, cukup sahaja menerima perkataan itu tanpa perlu fi'liyah, itu kita tidak ada masalah, sifat zatiyah. Tapi kalau diasingkan kedua-duanya untuk memberi implikasi bahawa Allah tidak melakukan perbuatan mendengar, ini kita tak terima. Jadi jangan bagi saya soalan, saya jawab dua patah dan potong, tak jelas lah. Kalau nak jawapan, ini jawapan yang sejelas-jelasnya. Begitu. Bila tanya tentang sifat fi'liyah, apa implikasi di balik soalan itu? Kalau di balik soalan itu nak tanya tentang apakah sama' basar ni Allah buat bila Allah nak sahaja, Allah tak nak, Allah tak buat, bukan. Dia bukan fi'liyah ikhtiyariyah seperti itu. Tapi kalau maksud soalan itu apakah ikhtiyariyah ini untuk menafikan Allah melakukan perbuatan mendengar dan juga melihat setiap sesuatu yang sudur an ibadihi an makhluqatihi, tak, Allah memang mendengar dan melihat. Jadi perkataan tu kena define lah. Tak boleh bagi perkataan yang mujmal kemudian conclude apa yang saya faham daripada perkataan itu. Itu isu yang seterusnya. Bila dibincang tentang saluhi qadim, istilah-istilah yang disebutkan oleh ulama Asy'ariyah, saya fikir kita tak boleh terlalu simplistik. Ada perbezaan besar pandangan di kalangan mereka tentang mekanisme memahami sama' dan basar di kalangan ulama Asy'ariyah. Ini tak bolehlah didiamkan lalu diletakkan dalam satu bakul. Saya bimbang penjelasan P.U. Faiz memberi gambaran bahawa semua ni sama aja. Dia tak sama. Bagi yang mengatakan ta'alluq bil mawjud ketika mawjud, Ar-Razi, ta'alluq bil mawjud ketika mawjud, mustahil ta'alluq sebelumnya. Untuk yang membawa pandangan begini untuk sama' dan basar, dia kena mendatangkan satu isu baru iaitu idrak. Sebab itu dalam kitab Al-Arba'in, Ar-Razi apabila beliau menjawab ahli falsafah datangkan kepada Ar-Razi hujah tambahan.
untuk mengkritik Asy'ariyah sebelum Ar-Razi. Kalau kamu kata sama' dan basar ini sekadar idrak atau sekadar tahayyul untuk mendengar dan melihat, artinya ada sifat lagi satu yang berkaitan dengan idrak. Ini kena isbat juga. Ini apa jawapannya? Boleh lihat dalam Al-Arba'in, Ar-Razi tidak ada jawapan. Kalau saya boleh tunjukkan muka surat, saya akan kongsi kemudian. Ini dibawakan oleh Ar-Razi, hujah tambahan ahli falsafah yang dia tak bagi jawapan. Dia berhenti di situ. So, kena precise dengan istilah. Okey, kalau kamu kata sama' dan basar ini sekadar tahayyul, jadi bagaimana dengan idrak? Berlaku atau tidak? Jadi ini isu yang seterusnya yang perlu dibincangkan. Seterusnya, okay, ini mungkin benda yang tak saya kena jelaskan juga. Bila saya kata Asy'ariyah tadi sesat ataupun tidak, okay, ini pandangan, saya fikir pandangan saya jelas dalam bab ni. Secara umum, Asy'ariyah tidak sesat. Asy'ariyah, Maturidiyah, Salaf di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun ada fatwa negeri yang mengeluarkan Salafi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, terpulanglah pada mereka, tapi pada saya dia termasuk di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu pegangan rasmi di Perlis. Tapi dalam masa yang sama, pandangan-pandangan yang tidak sama dengan apa yang dipegang oleh Salaf, maka kita kata pandangan-pandangan ini salah lah. Menggunakan kaedah istihalah hulul hawadith untuk menafikan berbagai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata ini salah. Bercanggah dengan zahir yang datang daripada Al-Quran. Sebab tu jawapan terakhir Ustaz Faiz tadi berkaitan dengan nak pegang logik mana satu, fitrah mana satu, nak pegang fitrah Aristotle ataupun nak pegang fitrah Yazid bin Harun yang dibawa oleh Al-Bukhari. Dia kata dua-dua boleh pegang. Pada kita tidak. Fitrah semula jadi manusia, itulah yang ditekankan di dalam Al-Quran. Apabila Al-Quran bawakan ayat, membawa maksud di sebalik ayat itu, apa yang difahami oleh orang ramai daripada ayat itu ketika itu, itulah yang nak disampaikan oleh Al-Quran dan itulah realiti. Al-Quran tak ada double meaning. Orang awam faham macam tu, tapi kalau betul-betul nak mendalam, keluarkan kamu daripada fitrah pemahaman orang awam, bina fitrah baru. Tak. Kita tak setuju dengan kaedah ini. Itu isu seterusnya yang berkaitan dengan berkaitan dengan fitrah mana nak pegang. Seterusnya, ada Ustaz Faiz sebut tentang ijma' tidak berlaku perkara yang baharu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga mujmal, perlu diperincikan. Sifat yang baharu, ya, tidak berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlaku. Tetapi sifat yang sama, sifat yang telah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama' dan basar sebagai contoh. Apabila Allah mendengar suara Zaid setelah Zaid berkata-kata, di mana yang berlaku yang baharu itu? Apakah Zaid sekadar berkata-kata ataupun Allah ketika itu mendengar suara Zaid yang baru? Ini Ar-Razi sendiri mengaku tak ada mazhab yang boleh lari daripada hulul hawadis. Ini bukan saya kata, bukan ulama-ulama salafi kata. Ar-Razi sebut dalam kitab terakhirnya, Al-Matalibul Aliyah, tak boleh lari. Kamu kena juga isbatkan. Jadi kalau nak kata ijma', semua mazhab kata tidak berlaku hulul hawadith kepada perkara yang baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena perincikan maksudnya apa. Sifat baru? Ya, tidak. Tetapi Allah mendengar perkara-perkara yang datang pada bila-bila masa. Ini berlaku. Ar-Razi kata kamu tak boleh lari. Meskipun sebelumnya dalam Nihayatul Uqul Ar-Razi telah memberikan jalan keluar, nisbah, dan dia sendiri tidak mendatangkan hujah ini untuk mempertahankan Asy'ariyah mengatakan kami tidak langsung menisbahkan apa-apa perkara yang baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu teks Ar-Razi. Seterusnya, ada disebutkan juga tadi, perlu tak saya minta maaf kalau saya salah sebut. Saya rasa isu yang lebih penting di sini, kalau dengar ucapan saya yang saya sebut, implikasi Asy'ariyah jelas begitu. Saya sebut berkali-kali dalam banyak kuliah saya. Mengikut kefahaman Asy'ariyah, dengar itu, sifat dengar itu adalah azaliyah qadimah. Yang tak berubah itu hanya pada Asy'ariyah, yang itu tetap saja hanyalah saluhi qadim. Potensi untuk mendengar yang telah ada pada sedia kala. Dan juga Allah mendengar zatnya dan sifatnya yang sudah sedia kala. Itu nafsi, wujudi. Tetapi perkara-perkara yang baharu berlaku, mengikut mana-mana mazhab Asy'ariyah sekalipun, ikut Ibnu Arafah pun sama, ikut Ar-Razi pun sama, ikut Al-Amidi dan juga Al-Ghazali pun sama, ikut pandangan kedua Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan dia adalah ilmu pun sama, kesemuanya sama. Ketika itu Allah tak mendengar. Ketika itu tidak.
Ini implikasi, bukan saya faham, itu yang disebut di dalam buku-buku Asy'ariyah ke semua mazhab. Sampai percubaan terakhir Ar-Razi pun terpaksa memberi jalan keluar dengan menyebutkan dia adalah ghair mawjuda fil a'yan, tidak berlaku pada alam realiti. Jadi ini saya pun tak tahu kenapa saya nak minta maaf, sebab saya tak boleh nak minta maaf di atas kesalahan pengikut mazhab yang tak faham mazhab sendiri. Kalau mereka tidak didedahkan dengan mazhab sendiri, dengan implikasi mazhab sendiri, saya pula nak kena minta maaf sebab saya mendedahkan mereka dengan implikasi mazhab sendiri. Itu tidak adil. Jadi yang lebih adil adalah untuk memperkenalkan mereka dengan apa yang difahami oleh para salaf. Itulah yang lebih tepat, dan Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat dengan sifat mendengar, melihat, azaliyah, qadimah. Kalau nak namakan itu sebagai ta'alluq saluhi, boleh namakan. Tapi apa bezanya? Para a'immatus salaf, mereka tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan melihat setiap satu yang berlaku daripada kita. Ada dua dataran. Satu dataran khusyuk, satu dataran realiti. Salaf menggambarkan perkara yang sama berlaku kedua-duanya. Apabila kita khusyuk, kita membaca setiap patah perkataan kita. Kita baca doa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dataran khusyuk, kita menganggap bahawa Allah betul-betul mendengar setiap patah perkataan yang kita sebut. Setiap yang kita buat dan setiap gerakan kita, itu pada dataran khusyuk. Pada dataran realiti, salaf menganggap perkara yang sama juga. Sama, tak ada beza. Tapi pada pendirian A'immatul Asy'ariyah, pada dataran khusyuk, itu kefahamannya. Kita sedang menghadap Allah ketika berdoa. Kita sedang, Allah melihat apa yang kita lakukan. Tapi pada dataran realiti, Asy'ariyah ada berbeza pandangan dengan pandangan yang besar. Ada di kalangan mereka yang mengatakan, itu ta'alluqnya adalah ta'alluq ilmu, yang Allah telah pun ketahui sejak sedia kala, kamu baru buat sekarang. Ada yang mengatakan dia memanglah bukan ta'alluq ilmu, tapi pengetahuan Allah bukanlah bersifat interaksi langsung antara kamu dengan Allah. Allah telah pun ketahui ia sebelum kamu buat, ketika kamu buat, dan akan kamu buat. Tak sama dengan apa yang kita rasa ketika khusyuk. Ataupun kalau mengikut apa yang disebutkan oleh Ibn Arafah, Allah telah pun mendengar atas konsep yang sebagaimana ia wujud, meskipun dia tak wujud di masa dahulu, tapi kita menerima Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mendengar dan melihat sebagaimana dia wujud. Orang kita ketika khusyuk kita tak faham begitu. Ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Razi dan kebanyakan mutaakhirin Asy'ariyah yang datang selepas daripada Ar-Razi, ya Allah dengar, ya Allah lihat, tapi dengar dan lihat itu tidak berlaku di alam nyata, bukan di alam nyata. Sekadar disandarkan perbuatan kamu itu kepada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Subuti, tapi bukan di alam nyata. Kenapa tidak dijadikan khusyuk orang awam itulah hakikat sebenar? Kita cakap, kita berlakukan tindakan, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar apa yang kita lakukan. Jadi itu isu seterusnya. Di awal-awal pembentangan, Ustaz Faiz telah sebut bahawa di sisi Asy'ariyah bukan sekadar 20 sifat sahaja. Sifat-sifat kesempurnaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak. Sebab tu saya ada masalah dengan Ustaz Faiz. Kena define. Asy'ariyah ada perbezaan pandangan yang besar dalam bab ini. Betul, itu pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam. Betul, itu pandangan Al-Qurtubi memilih pandangan yang sama. Tetapi Ar-Razi dan juga Al-Amidi tidak memilih pandangan itu. Ar-Razi apabila membahaskan tentang sifat yad, beliau membawakan perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari yang mana telah pun menisbahkan yad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia bantah. Dia bantah kerana tidak ada keperluan untuk mengisbatkannya dan dalilnya tidak cukup sarih. Jadi ucapan-ucapan begini, saya rasa kita kena berhati-hati sebab kita bagi gambaran bahawa ini pandangan Asy'ariyah sedangkan hakikatnya bukan begitu. Ada perbezaan pandangan di kalangan mereka. Dan saya suka untuk ketengahkan apa yang disebutkan oleh Ar-Razi. Ini penting untuk diketengahkan. Untuk takfir, jangan bermudah-mudah kafirkan orang. Imam Ar-Razi telah menyebutkan, kalau nak takfirkan semua orang disebabkan tajsim, maka Abu Hasan Al-Asy'ari pun nanti dikafirkan juga sebab mengisbatkan yad bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan implikasinya mungkin takfir. Jadi sebagaimana jangan bermudah-mudah mengkafirkan Mu'tazilah, demikian juga bila menyebutkan perkataan Hasyawiyah, Mujassimah, jangan mudah-mudah kafirkan mereka. Meskipun kita ada perbezaan pandangan dalam bab ini penting untuk diambil iktibar dan untuk diketengahkan supaya tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang dan menyesatkan orang. Seterusnya, tentang pemahaman saluhi dan juga tanjizi, saya sebut apa yang disebut di dalam kitab-kitab Asy'ariyah. Sifat
memerlukan kepada sesuatu yang lain, lazim wujud sesuatu yang lain bersama dengan sifat. Itulah sifat-sifat, itulah ta'alluq. Jelas ucapan saya. Hayat tidak ada ta'alluq, hayat berdiri sendiri. Selain daripada itu tidak ada ta'alluq. Qidam baqa' tak ada ta'alluq. Di mana ta'alluq datang? Apabila sifat itu lazim bersama dengannya sesuatu yang lain. Kalau guna perkataan, suka memilih perkataan sendiri, janganlah salahkan perkataan orang lain, maksudnya sama. Terima kasih kepada Ustaz Salman di atas pidasan selama 20 minit yang diberi.